Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ustazah semua. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tahun 1 bidang Al-Quran bertajuk Fawatihus Suwar, siri yang kedua. Jom kita belajar. Baik anak-anak, paparan seterusnya, kalau anak lihat, ya, sekarang ini sudah ada 2 huruf. Ya, tadi 1 huruf saja. Ya, kali ini ada 2 huruf. Ya, baik anak-anak. Bagaimana kita hendak membaca huruf tersebut? Pertama sekali kita tengok dahulu ya hurufnya. Hurufnya adalah huruf ya. Ya. Ni dia. Kemudian sin. Inilah dia sin. Ya. Ya, apabila dibuka ya, yang inilah yang ustazah maklumkan pada anak-anak di awal tadi. Kita akan pergi ke bahagian rongga, mulut dan kerongkong tadi ya. Baik anak-anak. Ya, kemudian ya, di mana tempat ya? Iaitu di tengah-tengah ya. 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 Jangan lupa. Ya, kemudian kita panjangkan kerongga, kerongkong dan mulut. Baik, ya. Ya, ya, kemudian sin. Jangan lupa tempat sama seperti sod ya, iaitu ya, selain daripada itu perlu bunyikan sofir iaitu desiran seperti ular ya. Kemudiannya di hujungnya adalah nun. Inilah na, ni, nu, na, an. Baik, boleh anak-anak? Baik, seterusnya langkah kedua kita kena tengok dulu berapa harakat dia. Ya, harakatnya di sini ya 2 harakat, sin 6 harakat. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 8 harakat. Kenapa ustazah letakkan 8 ni anak-anak? Kita belajar matematik ni. Ya. 2 campur 6 atau 2 tambah 6 jadi 8 supaya anak-anak boleh bersedia dengan nafas anak-anak. Ya, boleh ya? Sebab itulah kalau baca Quran sebenarnya makin membuatkan kita semakin bijak ya, kerana ada kira-kira juga. Baik, boleh anak-anak kita teruskan bagaimana untuk membunyikannya? Sedia. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Sedia. Yasin. Sekali lagi. Yasin. Baik, boleh anak-anak? Baik, kita pergi kepada seterusnya ya, iaitu ha dan mim. Iaitu ha dan mim. Sama juga bagaimana kita nak bunyikan dia ha, kemudian sebelahnya adalah mim. Ya, baik, selepas itu ya ha jangan lupa di bahagian kerongkongnya bunyi dia ha, kena pedaskan. Kemudian ada mat, kita kena panjangkan ha ya. Kemudian mim. Mim di mana? Sebenarnya mim di mulut ya, atau di bibir. Kita ketak, kemas ya. Kebetulan di hujungnya juga ada mim ya. Di tengah-tengah dia jangan lupa kita ada mat, kita kena panjangkan. Jadi selepas itu apa anak-anak? Kita perlu tentukan kadar harakat dia. Ya. Ha dia tak ada tanda apa-apa di atas dia, berarti dia 2 harakat sahaja. Manakala mim ada tanda panjang, berarti kita kena ya panjangkan 6 harakat. Jadi kesemuanya adalah berapa harakat anak-anak? Ada 8 harakat. Baik, anak-anak dah bersedia? Kita bunyikan Hamim. Sekali lagi. Hamim. Baik, boleh anak-anak? Baik anak-anak, paparan yang seterusnya adalah ya masih lagi 2 huruf. Ya, 2 huruf iaitu kalau anak-anak lihat iaitu to dan ha. To dan ha. Okey, baik anak-anak, cuba kita tengok. Kalau sekiranya ya huruf ini dibuka, beginilah hurufnya. Kemudian ada huruf mat, maknanya kena panjang. Tapi panjangnya hanya 2 harakat kerana tidak ada tanda apa-apa di atasnya. Ya. To ni kat mana tempat dia? To ni ya lidah kena letak di sinilah to.
to ya. Baik, kemudian ha. Ha ni ya, cuba kita tengok ya. Ha begini. Di mana tempat dia? Adalah di bawah ni ya. Di bahagian ya kerongkong ha. Besarkan, kemudian sebelah dia ada alif, mat kena panjangkan. Jadi kalau kita tengok kedua-dua huruf ini tidak ada tanda panjang, bererti hanya 2 harakat sahaja bacaan. Ya anak-anak, ada berapa? 2 harakat, 2 campur 2 jadi 4 harakat. Baik, cuba kita praktikkan bunyi dia. Toha. Sekali lagi. Toha. Baik, sekiranya anak-anak dah mahir, sebenarnya anak-anak tak perlu pun letak jari ya. Anak-anak boleh anggarkan sahaja panjangnya. Baik, boleh anak-anak? Baik, seterusnya kita pergi ke contoh selepasnya adalah to dan sin. Ya, to dan sin. Cuba kita tengok to yang sama juga ya, tidak ada tanda apa-apa dan kemudian ada mat. Mat ni kepanjang ya anak-anak, to ya. Baik, kemudian sin ni macam mana pula sin ni? Jangan lupa tadi kita dah jumpa pun huruf tadi yasin. Jadi ni pun sama juga, kekalkan bunyi desirannya ya anak-anak. Baik, boleh? Berapa kadar harakat dia? Iaitu 6 harakat. Kerana apa? Kerana ada tanda panjang ya anak-anak. Baik, boleh? Okey, kita tengok dahulu berapa kadar harakat dia. Ya, 8. Ya, sama juga ya. Macam tadi 6 tambah 2, 8. Jadi bersedia dengan nafas anak-anak. Kita cuba bunyikan. Baik, sedia? To, sin. Sekali lagi. To, sin. Baik, boleh ya anak-anak? Baik anak-anak, paparan yang seterusnya sekiranya anak-anak lihat telah pun kita ya pergi kepada contoh 3 huruf. 3 huruf ya anak-anak. Okey, baik. Kita cuba dulu tengok. Yang pertama ini hurufnya alif. Kemudian hurufnya lam. Kemudian hurufnya ra. Ya, baik. Boleh anak-anak, alif ni tak ada harakat. Kita hanya sebut alif. Tapi suka untuk ustazah ingatkan jangan alif. Jangan alif. Ya, alif bunyi dia. Kekalkan bunyi dia li. Ya, alif. Kemudian fa, jangan lupa gigi di perut bibir. Alif. Itu sebutannya ya dalam bahasa Arab. Baik, seterusnya lam. Lam kalau kita tengok ada tanda panjang. Pastinya ianya berapa harakat anak? Pandai, 6 harakat. Bersedia. Dan bagaimana sebutannya lam? Lam, ya kita tahu la, ya kita akan ya letak lidah kita di langit-langit lah. La, kan? La. Kemudian berakhir dengan mim. Kita akan tutup mulut kita, bibir kita. Lam, ya. Kemudian seterusnya ra. Ra ni kat mana? Lidah ya. Ra ni dia akan berada di sekitar sini juga. Ya. Dan panjangnya 2 harakat. Ya anak-anak, 2 harakat sahaja dan ingat di sini ada mat juga. Begitu juga dengan lam tadi ada mat juga ya. Tapi yang bezakan ra ini 2 harakat sahaja. Kerana apa anak-anak? Sebab dia tidak ada tanda apa. Jadi baik anak-anak, cuba kita tengok. Di sini tak ada harakat, di sini 6 harakat dan ra 2 harakat. Berapa tu? Semua sekali 8 harakat. Jadi bersedia dengan nafas anak-anak? Sedia? Ustazah akan bunyikan, dengarkan baik-baik. Alif lam ra. Ustazah ulang. Alif lam ra. Boleh anak-anak? Baik, seterusnya adalah ain, sin dan qaf. Kita tengok dahulu, ni ialah ain, sin dan qaf. Baik anak-anak, kalau kita tengok di sini ain 6 harakat ya, daripada tengah-tengah halqum atau kerongkong sini ya, ain. Kemudian sin, kita dah jumpa sin tadi kan, tahu dah letak lidah di mana dan pastikan bunyikan bunyi sofir iaitu seperti ular ya. Sin ya, kemudian ada qaf di sebelahnya qaf.
Tadi Ustazah dah sebut tadi, kita dah jumpa qaf dah di awal tadi, ya. Lidah, ya, pastikan bunyi ini terletak di bahagian pangkal lidah tadi, ya. Baik, kemudian di hujungnya adalah fa, gigi di perut bibir tadi kan, qaf. Baik, kita tentukan dulu harakat sebelum kita pergi. Ya, baik anak-anak. Cuba kita tengok di sini, ain, ya, 6 harakat. Ya. Kemudian sin, 6 harakat. Kenapa anak-anak? Kerana mempunyai tanda panjang. Kemudian qaf juga 6 harakat kerana ada tanda panjang. Jadi semuanya panjang. Ya anak-anak? Jadi ya ada satu lagi yang tersembunyi, dua lagi yang tersembunyi, iaitu nun bertemu dengan sin. Hukumnya adalah ikhfa. Dengung, 2 harakat. Nah, ni Ustazah maklumkan tadi yang kita belajar tadi kan, ada dengung. Kemudian sama juga nun di sini bertemu dengan qaf. Ikhfa hakiki juga panjang 2 harakat. Berapa semua sekali anak-anak? Berapa semua sekali? Ada 22. Baik, cuba kita bunyikan. Kita bunyikan ain. Ain. Itu step pertama. Kalau sin, sin. Step kedua tadi, Ustazah sebutkan dulu satu. Qaf, qaf. Baik, boleh? Okey anak-anak, kita cuba masukkan juga pula dengung. Baik, sedia. Ain. Boleh anak-anak? Cuba sekali lagi. Baik, boleh? Tu kena standby sebab apa? Sebab harakatnya jadi lebih panjang daripada tadi. Baik, boleh ya anak-anak? Cuba praktikkan. Anak-anak, contoh-contoh lain pada bacaan Fawatihus Suwar yang mengandungi 3, 4 dan 5 huruf akan bersambung di siri 3 insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Ma'assalamah.